Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Assalamualaikum Kak Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta anda sharekan dulu ke 5 grup yang lain agar lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian bonda di pada hari ini. Adakah jelas Kak Liza? Jelas tak saya cakap sekarang ni? Boleh komenkan tak jelas ke? Adakah jelas? Saya nak tahu, komenkan jelas ke tidak? Jelas, okey. Alhamdulillah, thank you Kak Liza. Alright, so hari ni sebelum tu perkenalkan diri dulu. Saya Bonda B dari KD Kerutuk. Kepakaran kami ialah membantu ibu-ibu bekerjaya, ibu-ibu sibuk, ibu-ibu yang busy, yang kerja berlambak, tak sempat nak masak, dengan membantu mendapatkan lauk ala kenduri 7 bintang yang sedap, lazat, padu, cepat dan mudah disediakan. KD Kerutuk baru teringat dah terliur. Alhamdulillah, KD Kerutuk memang sangat-sangat lazat. Terbukti dengan ramainya pelanggan kita repeat order. Masya Allah, Alhamdulillah, dapat kita bantu lebih ramai ibu-ibu menyediakan hidangan untuk isi keluarga dengan mudah, tapi sangat-sangat lazat, membahagiakan anak-anak dan suami tersayang. Confirm repeat, tambah lauk bila makan. Okey, sebelum Bonda B nak mulakan topik kita hari ini, apa kata Bonda B belanja dulu perkongsian daripada kita punya pelanggan. Okay, so Ani okay, Ani nak tanya Ani, so ini pembelian ke berapa ni? Kedua, itulah. Kedua so hari ni beli apa? Beli 2 daging, 2 nasi. So macam mana rasa dia? Rasa dia memang daging dia lembut. Portion dia banyak. Boleh makan sampai 4 orang ni. 4 orang, 5 orang itulah. So sebelum ni beli bila tu? Last month. Last month lah. Itulah, ingat nak beli lagi lah, nak try. Kalau boleh, tak bulan nak beli. Ya ke? Nak masak dia pun senang. Ya? Masak dia pun senang. Lepas tu daging dia pun banyak. Kalau kata dah betul, nasi dah habis, kita makan lagi dengan roti. Ya? Okey. Sedap. So ini nak makan dengan siapa biasanya? Kita makan dengan family lah. Dengan bapak pun boleh makan. Warga tu pun daging dia lembut. Ya. So dia pun senang nak makan. Ya?
Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya ni buat stok ke macam mana ni? Buat stok. Ya? Yeah. Okey. So, ada nak recommend apa-apa? Okey, bolehlah nanti siapa-siapa nak cuba. Memang kita berbalik cuba. Sebab dia pun daging ni banyak. Nasi dia pun sedap. Ya. Makan nasi tu je pun okey. Okey, alhamdulillah. Okey, thank you so much. Okey, sama-sama. Okey, itu dia perkongsian daripada pelanggan kita. Dengar tak dia cakap apa? Daging lembut, nasi je pun dah sangat sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kimi. Dagingnya lembut, mak ayah kita boleh makan dengan mudah. Bertambah-tambah kan. Lauk makan dengan roti je pun boleh. Nasi makan macam tu pun boleh. Okey kan. Alhamdulillah. Kepada siapa yang nak menjana pendapatan dengan KD Kerutup, PM kita segera. Kita nak buka peluang kepada 50 orang dropship di sekitar Shah Alam untuk menambahkan pendapatan di musim-musim PKP ni. Okey, PM kita segera sebab dah ramai yang repeat order. InsyaAllah kita bantu lebih ramai orang dapatkan produk yang sangat-sangat lazat ni. Okey. Alright, so hari ni apa dia yang Bonda B nak share? Ini dia 4 tahap keyakinan. 4 tahap keyakinan yang kita perlu bina. Kita nak bina masa bila ni? Dekat dalam diri kita juga. Kita boleh guna konsep ni untuk kita bina keyakinan dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, suami kita, ataupun kita boleh bina keyakinan ni untuk pelanggan-pelanggan kita. So 4 tahap keyakinan ni sangat-sangat membantu untuk kita menjual apa? Menjual produk, menjual servis kita ni, nak jual idea kita. Kimi sihat, alhamdulillah. Terharu. Ada orang tanya saya sihat ke tak? Alhamdulillah. Kimi sihat. Harapnya sihat harapnya sihat. Stay sihat. Dalam musim-musim PKP ni, pastikan diri kita sihat. Boleh melakukan kita punya rutin dengan baik, insya-Allah kan. Alright. So apa yang hari ni yang Bonda B nak kongsikan ni, tahap keyakinan ni boleh kita aplikasi dalam banyak keadaan. So kongsikan, sharekan live saya ini ke lebih banyak grup agar lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian saya. Jika anda bekerja pun, anda boleh applykan konsep keyakinan ni kepada orang-orang bawahan anda. So boleh kita gunakan ni untuk kita bantu orang di sekeliling kita dan diri kita juga. Macam mana kita nak bina keyakinan kita, keyakinan orang di sekeliling kita terhadap sesuatu yang kita nak berikan. Alright. Okay. So apakah dia 4 tahap keyakinan ini? Okay. So keyakinan ini ialah yang pertama, ilmu yakin. Okay. In order untuk kita bina keyakinan kita terhadap satu perkara tu, kita sendiri kita kena ada ilmu. Ilmu ni maksudnya kita dengar. Dia lebih kepada kita dengar, kita belajar, kita faham sesuatu tu. So contohnya kalau kita nak bagi tahu customer kita belilah KD Kerutup ni. Sangat-sangat sedap. Dia dah lah lembut, banyak pula tu, berbaloi-baloi, senang nak sediakan. Jadi bila kita kata macam tu, pelanggan kita dapat apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin baru. Dia dapat tahu, oh okey, sedap, baloi okey, alright, fine. Ataupun kita nak bagi tahu anak kita, contohnya anak saya Saifullah, bacalah Quran ni. Nanti Allah sayang, nanti dapat banyak pahala, dapat Allah bagi rezeki macam-macam. So ilmu yakin ni kita bermula dengan kita bercakap, kita bagi tahu. Macam kita bos, kita kata, oh you buatlah macam ni, macam ni you nak buat perkara ni, awak buat macam ni, kita ajar dia. So bila kita ajar dia, dia dengar, dia dapat ilmu yakin.
Baru tahap pertama iaitu ilmu yakin. So kita nak keyakinan ini dia berprogres, dia ada progress dia bertingkat-tingkat ke keyakinan yang tahap seterusnya, iaitu apa dia tahap seterusnya, iaitu ainul yakin. Ainul yakin ni apa? Ainul yakin ni ainul ni mata, ainun mata, kan, ain mata, ainul ni melihat. So keyakinan yang terbina melalui apa yang kita lihat. Contoh kita lihat apa? Contohnya pelanggan kita lihat testimonial kita. Kita tunjuk pelanggan kita makan sedap. Dia pun dah tengok terliurnya kedi kerutup ni. Sedapnya. Dia kata bagus. So, pelanggan kita ni apa-apa komen dia kita tengok. Memang sedap lah. Memang sedap lah. So dia dah nampak. So melalui keyakinan dia, melalui apa yang dia nampak, dia percaya. Memang sedap sebab dah ada orang kata sedap. Betul? Contohnya lain pula, kalau anak kita tadi mengaji kan, mengaji, kita suruh dia mengaji, kata Saifullah, cuba tengok Abang Yusuf ni, tengok, Masya Allah, dia boleh hafal Quran, dia hafiz Quran, ramai orang sayang dia. So dia tengok orang lain punya result, orang lain dah buat. So macam kita pun nak bina keyakinan kita terhadap satu perkara yang kita nak buat tu. Contoh kita nak buat apa dalam kita punya kehidupan. Contoh kita nak buat marketing ni, kita tengok orang lain dah buat. So kita nampak, kita percaya, orang lain buat jadi, so kita nak buat. Macam tu. So macam anak kita boleh apply, kita punya staff, orang bawah kita, kita tunjuk dia. Nak tengok tak orang buat, macam mana orang buat ni jadi. Contoh dalam kita punya contoh, kita ada orang bawah yang kita buat kerja apa. Buat saya tak tahu, buat sales ke. Kita tunjuk orang ni buat macam ni jadi macam ni. Nampak tak hasil dia, peningkatan sales dia. Tengok kedai-kedai lain, tengok mereka dah dapat berapa puluh ribu sale contoh. Ataupun you nak tunjuk apa. Faham tak? Ainul yakin ni melalui mata kita tengok, kita percaya. So tadi ilmu yakin kita dengar je, kita macam percaya, tapi bila kita nampak ni kita lagi percaya. Betul lah. Memang betul lah. So anak kita pun lebih percaya. Boleh lah dia hafal. Betul lah, hebat lah dia. Macam tu. So kita kena nak yakinkan orang, kita kena buat step-step ni. Satu, kita kena bagi tahu. Dua, kita nak tunjukkan dia supaya dia nampak. Ni dia produk kita, Kedi Kutub. Ni dia orang cakap apa. So kalau you buat perniagaan, you pun nak buat benda yang sama. You nak tunjuk result you. You nak showcase result you. Bagi tahu orang apa yang you jual, you tunjuk siapa yang dah guna dan siapa yang suka dengan produk you. Okay? So tunjuk ainul yakin. So tunjuk. Lagi banyak kita tunjuk, lagi tingkatlah keyakinan dia. Alright? So seterusnya, apakah tahap keyakinan yang seterusnya? Tahap keyakinan yang seterusnya ialah hakul yakin. Hakul yakin ni adalah keyakinan yang sebenar-benar yakin. So macam mana agaknya kita nak jadikan diri kita benar-benar yakin dengan apa yang kita buat, ataupun anak kita benar-benar yakin dengan apa yang kita nak dia buat, ataupun kita nak staf bawah kita benar-benar yakin dengan apa yang mereka buat. Macam mana? Kongsikan like dan love. Bagi like dan love sikit dekat Bonda B. Sharekan kepada lebih banyak grup, 5 grup ke 10 grup, supaya lebih ramai dapat manfaatnya. Alright, terima kasih kerana bantu Bonda B untuk menyebarkan manfaat kepada lebih ramai orang. Okay, so kita nak teruskan hakul yakin. Okay, hakul yakin adalah keyakinan. Tadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dia betul-betul hakul. Hak tu maksudnya keyakinan yang benar. So dia lebih tinggi darjat dia, maqam dia daripada ainul yakin tadi. Okay, so macam mana agaknya kita nak jadikan dia hakul yakin ni?
So contohnya kalau customer kita nak dia naik hakul yakin, mungkin kita boleh buat apa? Kita boleh bagi dia free tester. So dia rasa dan dia betul lah, memang sedap. So dia benar-benar pasti, benar-benar yakin yang KD Kerutup ni sedap. Macam tu. Ataupun pelanggan-pelanggan you bagi free tester. Dia dapat experience, dia dapat rasai you punya service tu, produk you bagi sikit. So dia kata memang betul best produk-produk you ni. Ataupun you bagi service, you bagilah free service. Contoh apa? Contohnya kalau you buat service, you bagilah service apa yang you boleh bagi free, dan orang akan rasa gembira. So dia akan jadi hakul yakin, benar-benar yakin. Contoh kalau anak kita, macam mana kita nak buat hakul yakin? Maksudnya kita cuba kita bagi dia cuba hafal sikit. Jika hafal sikit, contohnya hafallah surah-surah pendek dulu. Kita betul, dan dia akan develop keyakinan dia. Kita saya boleh hafal. Lepas tu kita kata kat dia, baguslah Saiful hafal. Tengok ni, lepas hafal dapat macam-macam rezeki pula datang. Baru hafal sikit. So dia dah meningkat keyakinan. Betul lah tadi Mami baru kata kalau hafal dapat rezeki. Dia buat, dia dapat betul-betul rezeki. So dia dah meningkat lagi satu lagi tahap. Keyakinan dia jadi hakul yakin. Dan kalau kita punya orang bawah pun sama. Bila dia buat, baru dia yakin. Ahmad Zaidia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ahmad Zaidia? Terima kasih join live Bonda B pada hari ni. So kita dah share sekarang ni tahap-tahap keyakinan. Macam mana kita nak bina tahap keyakinan ni dalam kita punya hidup kita, dalam kita punya kita punya perniagaan, contohnya nak jual kan, customer pelanggan kita, ataupun kita nak bina keyakinan ni untuk anak-anak kita, keluarga kita, husband kita kita boleh apply ni. So kalau kita nak bina keyakinan ni dekat orang yang kita berhadapan dengan kan. Okey, so tadi ilmu yakin, lepas tu ainul yakin, ni hakul yakin. Hakul yakin ni betul-betul yakin. Kalau diri kita pula, contoh kita belajar satu benda tu. Okey, saya percaya. So kita belajar, kita dengar, kita percaya dulu. Lepas tu kita nampak orang lain buat jadi. So ainul yakin, saya nampak dan saya percaya memang jadi benda ni kalau kita buat. Nombor 3, hakul yakin ni bila kita buat. So kita kena buat, dan bila kita nampak hasilnya, kita memang betul lah jadi. So yakin kita lagi meningkat. So kita kena bina yakin ni dalam diri kita, dan juga kita kena bina dekat orang sekeliling kita. Kita punya orang circle of influence ni. Contohnya kalau kita pelanggan. Macam mana kita nak bina hakul yakin? Tadi saya share, kita bagi dia rasa, experience. Alhamdulillah Ahmad Zaidia sihat. Okay, so kita bagi dia experience, kita punya service ataupun produk yang kita bagi. Ataupun kalau customer macam mana? Kalau staff macam mana staff? Maksudnya dia kena buat lah. Kita bagi tahu, kita tunjuk hasil orang lain buat, dan bila dia buat menjadi, dan dia akan rasa lebih yakin. Maksudnya kita bantu dia buat. Kita bantu dia. Contoh kalau kita suruh dia buat contoh apa yang kita suruh customer dia buat satu perkara yang baru. Contohnya kita nak minta dia buat online system. So kita ajar dia, okay, macam ni. So jadi tak? So kita bantu dia buat, and dia akan lebih yakin. Betul lah, benda ni boleh buat. So hakul yakin, kita experience benda tu, dan kita lebih yakin. Dan apakah tahap keyakinan yang terakhir? Apa dia share dulu, love dulu, tak nampak love pun like dulu. Mana love, tak ada love pun, bagilah love dan like sikit kat Bonda B. Okay, love dan like dulu, share ke sebanyak-banyaknya, tag kawan-kawan kepada orang yang nak bina keyakinan tu. Semalam Bonda B dah share macam mana tips nak bina keyakinan. Hari ni apakah 4 tahap keyakinan yang
perlu kita bina. Alright. Okay. So, apakah yang terakhir sekali? Terakhir sekali ialah kamalul yakin. Apakah itu kamalul yakin? Kamalul yakin ni adalah keyakinan yang sempurna. Kamal, siapa nama Encik Kamal kat sini? So dia adalah sempurna. So dia dah lengkap lah kesempurnaan, keyakinan tu dah lengkap. So lagi yang tertinggi sekali, tahap keyakinan yang tertinggi. So macam mana kita nak dapatkan kamalul yakin ni? Kamalul yakin ni kita boleh dapatkan dengan cara kita bila kita nampak customer tu, contoh kalau customer tu dia promote produk kita ke orang lain. Tu maksud dia keyakinan dia dah sampai ke kamalul yakin. Bila dia dah dengar, lepas tu dia nampak pula, lepas tu dia test pula, sedap, lepas tu dia bagi tahu kawan dia, ni best, sedap ni produk ni, Candy Kerutup ni memang sedap. So maksudnya dia dah mencapai tahap yang keyakinan yang sempurna. Kalau anak kita pula, kita nampak anak kita betul yakin sebab bila dia ajak kawan dia hafal juga. Hafal lah, nanti dapat rezeki, nanti dapat okay Ahmad Zaidia, thank you Join Live. So kita punya staff bawahan pula, kita kata kita nampak dia ajar orang lain. Bila staff kita ajar orang lain buat benda tu, maksudnya dia dah dapat kamalul yakin, keyakinan yang sempurna. Jadi kita boleh apply perkara ni. 4 tahap keyakinan kita boleh tengok kalau customer kita bila dia dah start promote kepada orang lain, maksudnya dia dah sempurna tahap keyakinan dia. Dah betul yakin, dah sah, confirm yakin dengan kita punya produk kesedapan kita. Kalau macam anak-anak kita, dia ajar orang pula, memang dia dah yakin dah bahawa hafal Quran ni boleh melimpah ruahkan rezeki dan keberkatan. So dia nak hafal lagi, ajak orang lain hafal. Kalau staff, dia pula bagi tahu orang lain, bagi ajar orang lain apa yang ilmu yang dia dapat tu. Alright. So adakah perkongsian saya membantu anda? Jika membantu anda, komenkan apa yang anda dapat. Kongsikan apa anda punya learning point kat bawah sini. Alright. Dan love dan like dan sharekan saya punya perkongsian ni kepada lebih ramai orang, agar perkongsian saya sedikit sebanyak memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okay. So alhamdulillah, insyaAllah itu saja. Saya nak ingatkan 5.30 petang ni seperti biasa, cabutan bertuah kita sempena PKP 3.0. Jangan lupa. Alright, kita nak beri lagi sebab kita rasa macam excited sangat untuk berkongsi Candy Kerutup. So remind kawan-kawan kita, keluarga kita 5.30 petang ni untuk join page Candy Kerutup, like dan follow page kita untuk dapatkan notification live petang ni 5.30 insya-Allah. So jumpa lagi. Itu saja. Bonda B, Candy Kerutup, baru teringat dah terliur. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.